Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Saya Cikgu Ghazali bin Ahmad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra akan membentangkan tajuk sejarah kita pada hari ini, sejarah tingkatan 5, dan saya diamanahkan oleh Majlis Pengetua Seluruh Malaysia Cawangan Kedah untuk membincangkan tajuk dalam bab 1. Bab 1 tingkatan 5 antara tajuk yang menjadi fokus pada tahun ini, dan tajuk ini jugalah yang akan menjadi perhatian kepada guru-guru, terutamanya guru-guru tingkatan 5 lah, untuk pelajar-pelajar mereka menjawab soalan dalam SPM nanti. Dan peratusan tajuk bab 1 ni, kalau saya cikgu tengok pada analisis setiap percubaan, kebanyakan negeri mengeluarkan tajuk ini sebagai salah satu soalan, sama ada dalam soalan struktur ataupun dalam soalan esei. Jadi hari ini cikgu akan fokuskan kepada bab 1 tingkatan 5, iaitu berkaitan dengan tajuk kedaulatan negara. Okey, bab 1 ini tajuk kedaulatan negara memang antara tajuk yang menjadi tumpuan para pelajar-pelajar untuk memahami, mengingat dan mengaplikasikan apa yang telah diajar. Dan tajuk ini jugalah yang mula-mula sekali diperkenalkan oleh guru kamu ketika kamu masuk je ke tingkatan 5. Okey, dalam bab 1 ini ada 4 subtopik yang akan diperkenalkan, iaitu 1.4 hingga 1.1 hingga 1.4. Minta maaf tersasul. Okey, kalau 1.1 iaitu konsep kedaulatan, di mana takrif kedaulatan, okey, mengikut pandangan-pandangan tokoh dan juga jenis-jenis kedaulatan. Okey, yang kedua 1.2 iaitu ciri-ciri negara berdaulat. Okey, pelajar-pelajar kena tahu apa itu ciri-ciri negara yang berdaulat. Tajuk yang ketiga, kepentingan mewujudkan negara berdaulat, di mana ada 4 subtopik di bawahnya, iaitu keberkesanan pentadbiran, kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, kecemerlangan hubungan luar negara, dan tajuk terakhir 1.4 iaitu langkah mempertahankan kedaulatan, iaitu ada 4 subtopik, iaitu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, mengekalkan perpaduan kaum, memupuk patriotisme, mengukuhkan pertahanan negara. Jadi dalam bab 1 ada 4 subtopik yang perlu kamu kena tahu. Okey, tapi untuk hari ini cikgu hanya fokus pada 1.1 dan 1.2 sahaja. Baik. Konsep kedaulatan. Pada akhir pelajaran, murid akan dapat menyatakan konsep kedaulatan. Okey, dalam kertas 1 sama ada kertas kertas 2 sama ada soalan struktur ataupun soalan esei, konsep kedaulatan antara tajuk ataupun soalan yang menjadi pilihan. Jadi pilihan soalan-soalan percubaan pelbagai negeri, sama ada pada tahun ini, tahun 2023 pun masih lagi menyatakan tentang konsep kedaulatan. Okey, takrifan kedaulatan. Okey, takrifan kedaulatan ni ada 5 peringkat. Yang pertama berkaitan dengan kerajaan alam Melayu yang bermula pada abad 01 hingga abad ke-16. Kemudian kesinambungannya pada Kesultanan Melayu Melaka bermula pada tahun 1400 hingga 1511. Zaman penjajahan 1511 hingga 1957. Okey, zaman penjajahan ni ada 2, zaman British dan juga zaman Jepun. Kemudian Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada 31 Ogos 1957 dan juga Persekutuan Malaysia 16 September 1963. Jadi kedaulatan negara kita dapat dilihat dengan lebih jelas sejak zaman Kesultanan Melaka, kemerdekaan Tanah Melayu, pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 pula mengukuhkan serta memantapkan lagi negara bangsa kita yang bebas dan berdaulat. Itu secara umum. Takrifan kedaulatan yang sebenarnya adalah kedaulatan ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Maafkan cikgu ada gangguan di luar sikit. Saya harap pelajar-pelajar dapat mendengar dengan lebih jelas. Okey. Bermula dengan perubahan sistem beraja di negara kita, di mana ada 5 langkah ataupun 5 urutan. Okey, yang pertama bermula dari kerajaan alam Melayu, sistem beraja pusat, wilayah konsep Dewan Raja dan pengenalan kepada raja berkuasa mutlak. Disusuli dengan Kesultanan Melayu Melaka, di mana sistem beraja, sistem pembesar 4 lipatan. Kemudian seterusnya zaman penjajahan, di mana raja mula hilang kuasa, hanya berkuasa dalam adat istiadat Melayu dan ehwal agama Islam. Kemudian seterusnya ke Persekutuan Tanah Melayu 1948,
iaitu diperkenalkan sistem raja berperlembagaan, dan akhir sekali lah Persekutuan Malaysia di mana sistem raja berperlembagaan diteruskan kesinambungan daripada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, baik. Takrifan kedaulatan mengikut bahasa. Okey, dalam buku teks kamu telah dinyatakan 4 jenis takrifan kedaulatan, iaitu mengikut bahasa, iaitu bahasa Yunani, iaitu supranus ataupun superanus yang bermaksud agung dan tertinggi. Perkataan ini merujuk negara yang bebas dan merdeka. Ingat, bahasa Yunani, supranus dan superanus iaitu bebas dan merdeka. Okey, dalam bahasa Inggeris pula, kedaulatan ialah sovereignty yang bermaksud kuasa penuh. Okey, kuasa penuh. Okey, kalau kamu tengok pada tulisan yang cikgu telah boldkan dan membesarkan, itulah kata kunci bagi setiap takrifan kedaulatan. Okey, dan yang ketiga, bahasa Arab, iaitu bermaksud yang berasal daripada perkataan daulah, iaitu kuasa pemerintahan. Ingat, kuasa pemerintahan. Dan bahasa Melayu kita, kedaulatan merujuk kepada kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi. Jadi saya ulang, bahasa Yunani bebas dan merdeka, bahasa Inggeris kuasa penuh, bahasa Arab kuasa pemerintahan, dan bahasa Melayu kekuasaan tertinggi. Itu takrifan kedaulatan. Okey, dalam soalan pun biasanya di mana-mana soalan ataupun latihan akan tanya, jelaskan maksud ataupun takrifan kedaulatan mengikut bahasa-bahasa tertentu. Jadi ada 4 bahasa yang telah ditetapkan di sini. Jadi pelajar-pelajar kena ingat dan tahu. Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Jadi kesimpulannya, kedaulatan merujuk pada kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. Jadi gabungan daripada maksud-maksud tertentu disimpulkan bahawa kuasa tertinggi untuk negara yang bebas dan merdeka. Baik. Dan juga ada pandangan-pandangan tokoh. Okey, ada 5 pandangan tokoh. Okey, mengikut Aristotle, ahli falsafah Yunani, mengatakan kedaulatan merupakan kuasa tertinggi merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Jadi kata kunci untuk Aristotle adalah terikat oleh undang-undang. Okey, Ibn Khaldun, ilmuwan Islam pula menyatakan bahawa kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan. Okey, Ibn Khaldun kata kunci ini adalah semangat kekitaan. Okey, yang ketiga, Jean Bodin, ahli falsafah Perancis, menyatakan bahawa kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sebuah negara, mempunyai kuasa yang sifat kekal dan kuasa tidak terbatas. Jadi kalau Perancis, ahli Jean Bodin katakan kuasa yang tidak terbatas. Manakala Tengku Abdul Rahman pula menyatakan bahawa kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Jadi kata kunci untuk Tengku Abdul Rahman adalah kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir adalah Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, mantan Ketua Hakim Negara. Okay, kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa. Jadi dalam nota cikgu ini ada kata-kata kunci yang kamu kena ingat dan faham. Cikgu ulang, kalau Aristotle terikat oleh undang-undang, Ibn Khaldun semangat kekitaan, Jean Bodin kuasa tidak terbatas, Tengku Abdul Rahman kebajikan dan kesejahteraan, Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas hak dan kuasa. Jadi inilah kelima-lima kata kunci yang boleh membantu pelajar-pelajar mengingat dan memahami tentang takrifan kedaulatan mengikut pandangan tokoh. Jadi kesimpulan daripada pandangan tokoh tersebut, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara merdeka untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Okey. Ada 4 jenis kedaulatan. 4 jenis kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan tradisional. Yang kedua, kedaulatan moden. Yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Dan keempat adalah kedaulatan antarabangsa yang cikgu gabungkan menggunakan akronim TAMU, tamu ataupun UMAT, umat. Okey, T merujuk pada tradisional. Okey, tradisional adalah sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan. Okey, kedaulatan ini berpaksikan kepada kedaulatan raja-raja Melayu. Dan raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa yang tertinggi. Itu konsep tradisional.
di mana raja berkuasa mutlak dan kedaulatan raja diperkukuhkan oleh taat setia rakyat. Jadi kata kunci untuk kedaulatan tradisional adalah kuasa ataupun raja berkuasa mutlak, rakyat kena taat setia. Okey. T. M. M adalah moden, kedaulatan moden. Dikaitkan dengan selepas kemunculan revolusi keagungan di England dan revolusi di Perancis. Okey, ia juga dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Okey, dan negara kita hari ini lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia 1963. Itu kedaulatan moden. Kalau tadi kedaulatan tradisional lebih kepada raja berkuasa mutlak, kedaulatan moden lebih kepada kerajaan yang berperlembagaan dan hak rakyat itu sendiri. Okey, seterusnya U, undang-undang, kedaulatan undang-undang. Okey, bermaksud kerajaan yang dan rakyat terikat oleh undang-undang. Kerajaan dan rakyat ada undang-undang yang perlu dipatuhi. Dan pada masa yang sama adanya badan kehakiman yang bebas dan berwibawa untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang dan menjadi prinsip keempat dalam rukun negara kita. Dan yang terakhir sekali A, antara bangsa merujuk kepada pengiktirafan PBB. Ya, berdasarkan pada Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antara bangsa. Okay, keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai sebuah negara bebas, merdeka dan berdaulat. Maksudnya bila kita merdeka sahaja, okay, kita mendapat pengiktirafan daripada PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Secara tidak langsung negara kita ni bebas, merdeka dan berdaulat, di mana tidak ada kuasa lain, tidak ada negara-negara lain ataupun kuasa-kuasa besar lain datang untuk, tidak ada hak untuk menceroboh negara kita. Itu jenis kedaulatan. Okay, jadi sebagai Malaysia sebuah negara yang berdaulat, berdasarkan pada gambar tersebut, cuba pelajar-pelajar tengok dan takrifkan. Okey, itu adalah gambar Istana Seri Menanti, gambar Istana Negara, gambar tokoh-tokoh negara, gambar hubungan Malaysia dengan negara-negara luar. Maksudnya dekat sini bahawa ada kesinambungan atau ada perkaitan di antara satu sama lain. Okey. Kita tengok pada contoh soalan. Contoh soalan. Okey. Cikgu gunakan soalan kebat terus. Untuk soalan kebat. Di mana soalan kebat ini merupakan salah satu soalan yang akan membantu pelajar-pelajar untuk menjawab soalan dan mendapatkan markah yang paling maksimum, ataupun yang paling minimum. Tapi cikgu syorkan pelajar-pelajar kuasai soalan kebat ini dan cuba jawab sepenuhnya. Okey, tengok pada soalan. Rakyat dan PBB perlu bekerjasama dalam tahankan kedaulatan negara. Bincangkan. Okey, kalau hendak soalan kat sini adalah bagaimana kita nak bekerjasama untuk tahankan kedaulatan negara kita. Okey, di sini cikgu menggunakan template MKAH. Okey, template MKAH ni adalah satu template yang digunakan oleh, yang diperkenalkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan diamalkan dan diaplikasikan di seluruh negeri Kedah. Okey, jadi dekat sini template MKAH salah satu tapak untuk membantu pelajar-pelajar menjawab soalan berdasarkan susunan-susunan yang tertentu. Baik, tengok pada template yang disediakan. Soalan rakyat dan pemimpin perlu bekerjasama dalam mempertahankan kedaulatan negara. Bincangkan. Okey, pangkal ayat cara untuk tahankan kedaulatan, kehendak soalan, langkah ataupun kesan. Okey, di sini ada 6 susunan yang bermula dengan intro dan juga penanda wacana, disusuli dengan fakta, kata hubung, huraian, contoh dan juga kesan. Jadi pelajar-pelajar hanya perlu mengisi ruang yang telah disediakan berdasarkan jadual berikut. Okay, pelajar-pelajar buat jadual yang telah ditetapkan dalam tapak MKAH ini sebagai panduan untuk pelajar menulis jawapan. Okay, contoh. Ambil balik intro ataupun pangkal soalan. Cara untuk tahankan kedaulatan ialah dengan menghormati undang-undang dalam negara. Itu adalah fakta. Dapat isi yang pertama. Gunakan kata hubung. Hal ini kerana bagi memastikan kesejahteraan rakyat. Okey, bila ada kata hubung dan jawapan di seterusnya, maka itu adalah penjelasan kepada isi tersebut ataupun huraian pada isi tersebut. Kan? Sertakan contoh. Contohnya tidak melakukan jenayah.
Okey, kesannya negara kita akan aman. Jadi, satu isi telah merangkumi satu baris jawapan yang lengkap. Ada isi, ada huraian, ada contoh, ada kesan. Okey. Kemudian gunakan perdana wacana seterusnya untuk isi yang kedua. Selain itu, berwaspada dengan ancaman luar. Okey, gunakan kata hubung bagi mengelakkan campur tangan asing. Okey, bila ada kata hubung, maka jawapan di sebelah ataupun jawapan selepasnya akan diklasifikasikan sebagai huraian. Huraian kepada isi tadi. Kalau isi tadi berwaspada, maka huraiannya ialah mengelakkan campur tangan. Okey, contohnya negara kuasa besar. Okey. Campur tangan daripada siapa? Daripada kuasa-kuasa besar. Kesannya kedaulatan negara akan terjamin. Dan untuk menutup jawapan, letakkan akhir sekali. Itu mengukuhkan pertahanan negara dengan menyertai pasukan keselamatan. Contohnya tentera, polis, pasukan sukarela. Dan kesannya musuh tidak berani menceroboh. Jadi pelajar-pelajar susun ikut kotak-kotak yang telah disediakan dan salin mengikut susunan, jadikannya sebagai ayat yang lengkap. Okey, jika pelajar-pelajar dapat menjawab ayat yang lengkap seperti ini, maka cikgu yakin jawapan anda semestinya tepat dan juga betul. Jadi gunakanlah tapak MKAH ni sebagai asas untuk kamu menjawab soalan KBAT terutamanya, dan jadi panduan untuk kamu menulis hinggalah kamu mahir untuk menulis tanpa perlu menggunakan tapak atau template MKAH ini lagi. Jadi itu 1.1. Cikgu seterusnya akan pergi ke 1.2. Ciri negara yang berdaulat. Okey, pada akhir pelajaran murid akan dapat menerangkan ciri-ciri negara berdaulat. Okey. Ciri-ciri negara berdaulat. Okey, yang pertama mempunyai pemerintahan. Okey, pemerintahan diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan juga ekonomi. Jadi kata kunci untuk pemerintahan ini adalah menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Okey, yang diterojoki oleh siapa? Yang di-Pertuan Agong dan dibantu oleh Perdana Menteri. Okey, dan yang dikukuhkan dengan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, ciri yang kedua mempunyai sempadan, iaitu garis pemisah antara negeri atau negara, di mana Malaysia berkongsi sempadan, sama ada sempadan darat, air dan juga udara. Okey, contohnya dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Indonesia, Brunei. Okey, yang diakui oleh PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, ciri yang ketiga mempunyai perundangan. Okey, perundangan ini asas kepada peraturan negara. Okey, apa tujuannya? Adalah untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Jadi yang gubal undang-undang ini adalah parlimen. Okey, mereka akan menentukan sistem perundangan dalam negara kita. Dan yang terakhir sekali mempunyai rakyat. Rakyat adalah penduduk sesebuah negara yang terikat dengan undang-undang, mempunyai pelbagai kaum, agama dan resam. Okey, dalam negara kita disatukan dengan bahasa, kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional. Jadi ciri-ciri negara berdaulat cikgu rumuskan dalam akronim PSPR. Okey, PSPR. Baik. Contoh soalan objektif. Okey, cikgu ambil ada 4 soalan dekat sini. Okey, kita tengok pada soalan yang telah ditetapkan. Okey, satu, apakah takrif kedaulatan dalam bahasa Arab? Okey, contoh negara dengan bebas dan merdeka. Kuasa pemerintahan sebuah kerajaan, kuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Negara mempunyai kuasa yang penuh terhadap pemerintahan. Okey. Minta maaf, telah jawab pula. Okey. Jadi soalan 2, mengapakah kedaulatan penting bagi sesebuah negara? Okey, jadi dekat sini pilihan-pilihan jawapan cikgu serahkan kepada pelajar-pelajar untuk menjawab. Ya, untuk menjawab dan cuba beri rasional kenapa jawapan tersebut dipilih. Buat nota di hujung kenapa jawapan tersebut dipilih. Dan soalan KBAT seterusnya, ciri negara berdaulat menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai identiti yang unik dan tersendiri di dunia. Bincangkan. Baik, dekat sini soalan kalau tengok pada gambar, keunikan kita bermula apabila adanya sistem raja berperlembagaan, adanya majlis raja-raja, adanya demokrasi berparlimen, adanya perundangan, adanya apa lagi? Gambar ini ada istana negara. Maksudnya kita ada gabungan sistem beraja dan juga demokrasi berparlimen
dalam negara kita sendiri. Okey, keunikan yang lain juga kita ada pembangunan, adanya KLCC, adanya perpaduan masyarakat majmuk, muhibah. Okey, kita ada keunikan kebudayaan kita, ada contoh dekat sini roti canai, nasi lemak, char-kway-teow. Itulah keunikan kita dalam kebudayaan. Okey, gambar sebelahnya pengangkutan, adanya MRT, sistem jalan raya, sistem perhubungan, serta gambar yang di-Pertuan Agong ataupun kepimpinan dalam negara kita yang menerujuki kerajaan pada masa kini. Okey, jadi soalan, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik. Jadi kehendak soalan ini adalah kesan negara berdaulat. Jadi soalan, ciri negara berdaulat menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai identiti yang unik dan tersendiri di dunia. Bincangkan. So kehendak soalan ini adalah kesan negara yang berdaulat. Masih lagi menggunakan template MKAH. Ingat template MKAH ini adanya intro, fakta, kata hubung, huraian, contoh dan juga kesan. Okey, masukkan saja dalam ruangan-ruangan yang telah disediakan. Okey. Mula-mula intro. Malaysia merupakan negara yang unik kerana mempunyai sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Okey, yang diwarisi sejak Kesultanan Melayu Melaka, gunakan kata hubung. Kata hubung inilah yang memisahkan isi dan juga huraian. Contohnya jawatan yang di-Pertuan Agong. Okey, cikgu short formkan di sini untuk jimatkan ruang. So, tulis yang di-Pertuan Agong dengan lebih lengkap. Dan kesannya menjadi contoh kepada negara yang lain. Okey, minta maaf ada typing error. Patutnya negara, cikgu tulis negara kat situ. Minta maaf lah. Okey, seterusnya selain itu masyarakat majmuk. Hal ini kerana kita ni terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik, contohnya Melayu, Cina dan India. Secara langsung kesan imej negara akan meningkat. Dan terakhir sekali adalah kepelbagaian kebudayaan. Okey, seperti cikgu skip terus bagian huraian, cikgu terus pergi ke contoh. Okey, seperti makanan, pakaian, adat dan warisan. Kesannya menarik kedatangan pelancong dan menarik kedatangan pelancong dari luar. Baik. Sekiranya pelajar-pelajar tidak mampu menghuraikan sesuatu isi, okey, tak apa, skipkan saja ruangan kosong dan terus pergi ke contoh. Sekurang-kurangnya di bahagian atas masih lagi ada huraian untuk isi-isi yang tertentu. Jadi lengkapkan kotak tersebut dengan penulisan yang jelas, padat dan mempunyai isi yang sesuai dan mengikut kehendak soalan. Jadi Malaysia merupakan negara yang unik kerana mempunyai sistem pemerintahan raja berperlembagaan yang diwarisi sejak Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya jawatan yang di-Pertuan Agong telah diperkenalkan sekaligus menjadi contoh kepada negara-negara luar yang lain. Selain itu terdapatnya masyarakat majmuk. Hal ini kerana negara kita terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik seperti Melayu, Cina, India, Iban dan sebagainya. Kesannya imej negara akan meningkat. Seterusnya kepelbagaian kebudayaan seperti makanan, pakaian, adat dan juga warisan. Ini dapat menarik kedatangan pelancong untuk datang ke negara kita. Jadi dengan penjelasan daripada cikgu daripada topik 1.1 hingga 1.2, cikgu harap pelajar-pelajar dapat memahami apa kehendak soalan, bagaimana cara menggunakan template MKAH ni untuk menjawab soalan, terutamanya soalan kebat. Dan harap pelajar dapat mengingat akronim yang cikgu telah berikan tadi, iaitu UMAT dan juga PSPR. Jadi dengan penjelasan cikgu yang ringkas ini, cikgu harap pelajar-pelajar dapat menjawab soalan terutamanya bab kedaulatan dengan lebih baik dan semoga dipermudahkan segala urusan nanti semasa menjawab soalan peperiksaan SPM. Sekian. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.